Assalamualaikum, nama saya Muhammad Salman bin Sahari. Nombor kad majlis saya adalah 10 di EP20F1037 dan saya akan membentangkan tentang adat Islam di Malaysia. Okey. Ciri-ciri yang adat Islam yang terdapat di Malaysia adalah pada masyarakat Melayu, pelbagai pendapat tentang erti etimologi tentang perkataan Melayu. Ada berpendapat perkataan Melayu berasal daripada perkataan Malaju. Perkataan ini berasal daripada kata dasar laju yang bermakna cepat, deras dan tangkas. Daripada sebutan tersebut dapat diberikan pengertian bahawa orang Melayu bersifat tangkas, cerdas, segala tindak tanduk mereka cepat dan deras. Okey. Untuk masyarakat Cina pula, orang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua besar di negara ini. Malaysia dan China telah mempunyai hubungan politik dan perdagangan sejak berabad dahulu. Pada zaman Kesultanan Melaka, China pernah berperanan sebagai pelindung Melaka daripada ancaman Siam. Pemindahan rakyat Cina ke Malaysia adalah kerana desakan pada zaman dinasti Manchu pada tahun 1944 hingga 1911. Kerana Manchu merupakan kerajaan asing dan menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Okey. Kedatangan orang Cina ke Malaysia jelas kelihatan pada pertengahan abad ke-19. Fukien dikenal pasti merupakan kawasan memberontak kerajaan Manchu dan juga yang paling hampir dengan Asia Tenggara. Okey. Untuk masyarakat India pula, masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sesebuah masyarakat majmuk di negara kita. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Okay. Adat Islam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India juga terdiri daripada pelbagai suku kaum. Setelah itu, maklumat berikut memaparkan adat Islam masyarakat India secara umum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurhaja binti Zakaria, nombor matrik 10 DEP 20F1009 dari kelas DEP 2A. Hari ini saya nak membentangkan tajuk 3 keunikan adat Islam di Malaysia. Okey, next. Keunikan adat Islam Melayu di Malaysia. Kaum Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda yang berasal dari perkataan Malaju. Perkataan ini berasal daripada kata dasar yang bermakna cepat, deras dan tangkas. Okey, next. Okey, bersunat dan berkatang. Perempuan dan lelaki akan bersunat tetapi berbeza umur. Bayi perempuan bersunat beberapa hari selepas lahir dan akan dikenalikan oleh bidan ataupun doktor. Lelaki pula, lelaki akan bersunat pada umur mereka 8 tahun sehingga 12 tahun dan dikenalikan oleh Tok Mudin. Okay, next. Okey, perkahwinan masyarakat Melayu. Merisik ataupun meminang. Merisik dan meminang adalah perkataan yang sama, maksud yang sama. Merisik bermaksud macam mengenali, kedua-dua belah pihak mengenali satu sama lain. Macam berkumpul dan berbincang antara satu sama lain untuk menetapkan tarikh pertunangan. Bertunang pula, keluarga pihak lelaki datang ke rumah keluarga pihak perempuan membawa hantaran dan sebentuk cincin untuk mengikat pasangan pengantin perempuan tersebut sebagai tanda ikatan.
Di situ saya ada letakkan beberapa gambar yang menunjukkan hari bertunang dan hari merisik lah. Boleh tengok gambar. So next. Akad nikah. Akad nikah, akad nikah dan pihak lelaki dan pihak perempuan akan disatukan oleh bapa perempuan dan tok kadi. Contohnya pengantin lelaki dan pengantin perempuan akan disatukan oleh bapa perempuan ataupun tok kadi. Macam bapa perempuan diwalikan oleh tok kadi untuk melapaskan akad nikah lah. So bersanding kedua belah pihak keluarga akan merenjis dekat pengantin untuk dijadikan sebagai tanda merestui. Okay, next. Pakaian masyarakat Melayu, baju Melayu dipakai oleh lelaki Melayu. Baju rasmi kaum Melayu yang itu contoh gambar yang saya buat di bawah tu. Di sebelah sana adalah baju kurung yang dipakai oleh orang perempuan Melayu. Pakaian ini akan dipakai di majlis-majlis tertentu seperti hari raya, macam kenduri, macam menziarahi kubur ataupun di tempat-tempat di majlis tertentu. Okay, next. Saya akan masuk pula keunikan adat resam Cina di Malaysia. Okay, next. Next. Okay. Satu lagi. Sebelum. Okay, tu. Okay, orang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua terbesar di negara Malaysia, dan Cina telah mempunyai hubungan politik dan perdagangan sejak berabad dahulu. Pada zaman Kesultanan Melaka, Cina pernah berperanan sebagai pelindung Melaka daripada ancaman Siam. Pemindahan rakyat Cina ke Malaysia adalah kerana desakan pada zaman dinasti Manchu. Macam kedatangan orang Cina ke Malaysia telah jelas kelihatan pada pertengahan abad ke-19. Peking dikenal pasti merupakan kawasan pemberontak kerajaan Manchu dan juga yang paling hampir dengan Asia Tenggara. Arah masyarakat Cina, kaum Cina ni dia berpegang agama Buddha. Bagaimanapun ajaran Konfusianisme dan Taoisme juga penting kepada masyarakat Cina. Okay, next. Ini contoh pakaian masyarakat Cina ya, berbeza dengan pakaian masyarakat Melayu. Contohnya pakaian masyarakat Cina seperti Cheongsam. Cheongsam ni atau panggil baju panjang yang dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Bernampak gambar yang di bawah yang saya letak di bawah tu. Baju ni akan dipakai di upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan tahun baru Cina. Bajunya akan seperti berbelah sedikit di bahagian kaki kedua belah dan bertangan pendek dan seperti bercekak di leher. Lepas tu sampu pula bermaksud baju dan seluar dalam dialek Kantonis. Sebab yang baju ni dipakai oleh lelaki keturunan Cina yang diperbuat daripada kain sutera. Nampak yang gambar yang saya letakkan itu, dia baju dan seluar yang oleh pakai lelaki. Yang Cheongsam pula kainnya dibuat pada kain satin ya. Okay, next. Okay, perkahwinan masyarakat Cina juga sama macam perkahwinan masyarakat Melayu, tapi dia ada merisik, meminang dan bertunang. Tapi merisik perkahwinan Cina adalah kedua belah pihak merisik latar belakang pasangan yang disertai oleh anaknya. Yang uniknya masyarakat Cina ni, mereka kedua belah pihak pengantin akan cek dulu latar belakang pasangan yang dipertukai itu. Mereka mengambil berat tentang nama dan latar belakang ya. Hanya wakil dipilih dan berkunjung ke rumah perempuan sahaja, iaitu wakil lelaki itu hanya yang dipilih dia untuk pergi ke rumah perempuan tersebut. Itu maksudnya merisik dan minang bagi masyarakat Cina. Kalau bertunang bagi masyarakat Cina ialah hari penangan dipilih mengikut kalender Cina sesuai dengan bintang kelahiran pasangan. Macam mereka ni, masyarakat Cina, mereka akan tengok kalender dulu.
untuk kahwin, untuk tunang. Kalau sesuai baru mereka bertunang lah. Tukang yang tengok tu adalah tukang tilik lah yang menetapkan tarikh perbandukan Tong Su. Dia punya adat lah. Itu yang panggil keunikan masyarakat Cina. Okay, next. Perkahwinan masyarakat Cina yang ini adalah bersanding ya. Dilangsungkan setelah setahun bertunang. Pengantin duduk di palami bersanding. Pengantin bertemu ahli keluarga minta restu keluarga daripada keluarga masing-masing lah. Lepas tu adalah uniknya sikit pada masyarakat Cina yang bersanding ni. Mereka mempunyai upacara minum teh. Teh penerimaan pasangan pengantin untuk eratkan hubungan silaturahim. Okay, next. Okay, kematian masyarakat Cina. Okay, kematian masyarakat Cina yang unik yang bagi saya. Pelawat belum. Sebelumnya. Dini. Pelawat seharusnya tidak memakai pakaian yang berwarna-warni sewaktu pergi ke rumah orang mati. Macam kita masyarakat Melayu pakai baju warna-warni macam boleh menziarahi orang mati boleh kan. Warna-warni macam warna merah boleh, biru boleh, hitam boleh. Tapi bagi masyarakat Cina mereka hanya dibenarkan pakai warna hitam atau kelabu sahaja. Apabila seseorang itu memasuki rumah si mati, hendaklah membawa sepasang lilin putih, duit kertas dan lain-lain lah. Bagi mereka ni, adat mereka ni, mereka kena bawa duit kertas dengan lilin putih kalau masuk rumah orang mati. Orang matilah sembahyang untuk diberikan kepada keluarga si mati. Yang kurang berada sekarang, lazimnya pesawat memberikan derma yang atau menghantar kalungan bunga kepada si mati. Kadang kalau sekumpulan sahabat atau sekutu persatuan menyediakan panji-panji tulis dengan kata-kata pujian si mati lah. Okay, next. Okay, kita masuk pula ke keunikan adat resam India di Malaysia. Okay, next. Okay, masyarakat India, etnik yang ketiga terbesar di Malaysia lah. Salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan negara di negara kita. Negara India ni, dia masih mengekalkan ciri-ciri kebudayaan tersebut sehingga kini. Dia macam, orang kata dia kekalkan ciri-ciri kebudayaan dia sehingga kini. Macam pakaian dia macam itulah. Mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Lebih ialah aspek kelahiran dan perkahwinan. Macam India ni, mereka kelahiran dan perkahwinan sama dengan masyarakat Melayu lah. Masyarakat India terdiri daripada berbagai suku kaum. Okay, next. Pakaian masyarakat India. Dipanggil yang lelaki ni adalah dhoti ya. Pakaian ni dhoti. Dhoti ni merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti ni hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja. Kalau pergi hari perkahwinan India akan nampaklah baju dhoti ni. Yang gambar yang saya letak tu adalah berwarna putih ya. Okay, sebelahnya tu adalah sari yang merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Yang ni adalah sari ya. Dia punya lebar kain di belakang tu adalah lebih-lebihnya 2 meter. Lebih panjang 2 meter dia panjang. Okay, next. Perkahwinan masyarakat India iaitu Tirumanam, penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan oleh isteri agar kekal akhir hayat. Perkahwinan masyarakat India ni ada 3 jenis tau. Dia ada vertikal Tirumanam, Tamil Tirumanam dan Dia Tirumanam. Daripada 3 nama perkahwinan masyarakat India, iaitu berlandaskan aspek suku kaum. Adat yang dilakukan untuk mendapat restu mereka yang unik yang saya tengok. Mereka ni menyerahkan sebiji kelapa yang dilubangkan di bahagian di atasnya lalu menuangnya air susu ke dalamnya. Yang tu bagi mereka adat mereka lah untuk mereka buat masa-masa perkahwinan. Okay, next. Kematian masyarakat India. Masyarakat India mempercayai konsep kelahiran semula. Okay, dia berbeza dengan
masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina. Masyarakat Cina dia punya konsep kematian mereka kena pakai warna hitam untuk bawa keliling. Kalau India, mereka lain sikit. Masyarakat India mempercayai konsep kelahiran semula. Bahawa kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Yang mereka ni, masyarakat India ni percaya bahawa yang mati ni akan bangun semula. Mereka percaya yang roh akan bangun semula dan mayat saja yang tak akan kembali lah. Maknanya India juga menyatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad dan jasad akan hancur tetapi roh kembali ke alam barzakh. Mayat masyarakat India dibakar ataupun dikebumikan. Okey, mayat masyarakat India mereka akan bakar ataupun dikebumikan. Okey, next. Okey, sekian. Terima kasih. Sejahtera. Nama saya Lo Shenting. Nombor pendaftaran saya adalah 10 DEP 20S1001. Hari saya akan membentangkan tajuk ciri-ciri adat Rasan di Malaysia. Terdapat 3 kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina, dan India. Dan terdapat 3 adat rasam utama bagi semua kaum, iaitu kelahiran, perkahwinan, dan kematian. Sekarang kita tengok adat kelahiran dalam masyarakat Melayu. Dan nombor utama ialah pepantang. Tempoh pepantang berlangsung selama 44 hari dan juga pepantang selama 100 hari. Nombor 2 ialah melenggang peluk. Adat ini dipanggil kirim peluk oleh masyarakat Melayu dan sesetengah tempat dikenali sebagai mandi tian. Nombor 3 ialah bertungguk. Selama pepantang, mereka diberikan makan ubat-ubat tradisi dan bertungguk. Bertungguk dipercayai dapat membantu peluk wanita bersalin kembali normal. Okey, selain itu, ada kelahiran dalam masyarakat Cina. Sebelum kelahiran, mereka dilarangkan memaku. Wanita Cina yang mengandung dilarangkan daripada melakukan kerja-kerja yang berat seperti memaku. Nombor 2 ialah menjaga tingkah laku. Wanita yang mengandung hendaklah menjaga tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat dan dilarangkan memukul binatang kerana risau anak yang dikandung akan terkena padi. Nombor 3 ialah makanan. Wanita yang sedang mengandung dilarang daripada makan makanan yang tajam dengan kerap seperti nanas dan mangga kerana akan menyebabkan anak yang dikandung menjadi besar dan menyukarkan proses kelahiran nanti. Selepas kelahiran, wanita yang telah bersalin hendaklah berpadangan selama 40 hari. Mereka hendaklah memakai pakaian dan stoking yang tebal kerana bimbang akan masuk angin. Mereka juga dielakkan daripada mandi dan membasuh rambut dengan menggunakan air sejuk kerana risau akan masuk angin. Yang akhirnya ialah kuih khas diberikan kepada saudara mara. Sekarang kita tengok adat kelahiran dalam masyarakat India. Seterus dimandikan, bayi akan dikeringkan dengan asap kemayan. Bayi yang baru lahir akan menjalankan upacara mandi minyak. Lepas tu disapukan di kening bayi untuk bertujuan melindungi dari arasi jahat. Okey, sekarang kita tengok adat perkahwinan di kalangan masyarakat Melayu, Cina dan India. Okey, adat perkahwinan dalam Melayu ialah adat merisis dan meramah diadakan sebelum bertunang. Barang-barang hantaran dalam bilangan ganja. Sebagai contoh, pihak lelaki memberikan 7 hantaran diulang. Biasanya pihak perempuan akan membalaskan 9 diulang. Yang last ialah majlis perkahwinan dimulakan dengan upacara akad nikah. Adat perkahwinan dalam masyarakat Cina. Hari pertunangan perlu berdasarkan kalender Cina.
untuk mengelakkan perhubungan. Maksudnya ialah pengantin baru akan memberikan teh kepada ahli-ahli keluarga yang lebih tua. Okay. Majlis perkahwinan akan diadakan secara besar-besaran. Yang last sekali ialah ada perkahwinan dalam masyarakat India. Istiadat pertunangan diadakan sebelum perkahwinan. Hari dan waktu perkahwinan ditentukan mengikut kalender Hindu. Lambang perkahwinan ialah perikatan tali. Tali ialah dikalungkan pada leher pengantin baru. Thank you. Selamat pagi. Nama saya ialah Peng Kenzo dan nombor pendaftaran saya ialah 10 DEP 20F 1031. Hari ini saya nak tentang adat kematian dalam masyarakat Melayu. Untuk kematian dalam adat masyarakat Melayu, semasa kematian, mayat akan diletakkan di ruang tengah rumah dan dimaringkan serta ditutup dari kepala hingga ke kaki dengan sehelai kain. Kepalanya dihadapkan ke arah kiblat dan kedua tangannya pula dikiamkan. Orang yang menziarahi si mati akan didekatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selepas kematian, kenduri arwah dan doa selamat akan diadakan oleh keluarga si mati selepas jenazah selamat dikebumikan. Ia diadakan pada hari pertama, ketiga, ke-7, ke-44 atau ke-100 hari. Untuk pakaian si mati, mayat akan dibalutkan dengan kain kafan. Kafan maksudnya membalut badan jenazah dengan aturan tertentu. Proses mengafakan melibatkan penggunaan kain putih yang mencukupi beserta dengan tali. Juga berwarna putih untuk mengikat, seterusnya mengukurkan lagi balutan kain kafan tersebut. Balutan lapisan bagi mayat lelaki ialah 5 lapisan, manakala mayat perempuan ialah 7 lapisan. Untuk adat kematian dalam masyarakat Cina, semasa kematian, mayat akan dibersihkan dan dimandikan. Selepas itu, mayat akan disolek dan disapu dengan minyak wangi agar kelihatannya cantik dan tenteram. Mayat akan dimasukkan ke dalam keranda kayu yang diukir dengan bersalutkan logam. Penghormatan terakhir kepada si mati ialah setiap ahli keluarga, saudara mara dan sahabat diwajibkan menangis atau meratapi pemergian si mati. Jika mereka kekurangan ahli, mereka akan mengupah lebih ramai orang luar untuk menangis kepada si mati. Sesetengah kepercayaan kaum Cina akan membuat upacara sembahyang mayat. Untuk upacara dalam masyarakat Cina, upacara pengebumian akan dilaksanakan di tempat yang memainkan peranan yang penting. Kawasan yang paling tinggi adalah yang lebih baik jika dibandingkan dengan tanah yang rata. Tanah perkuburan yang dihiaskan dengan menarik lambangkan mayat semasa hidup. Untuk adat kematian dalam masyarakat India, semasa kematian, mayat akan diletakkan di ruang tamu. Kepala mayat akan dihadapkan ke arah selatan dan sebuah lampu minyak atau keaman-atisi aman bilaku dipasang dinyalakan.
Kemudian, sebiji kepala terbelah dua dan siri pinggang diletakkan berhampiran si mati. Untuk upacara kematian, terdapat 3 upacara kematian, iaitu upacara menanggalkan tali, upacara Vakarisi dan Koli Jati. Upacara tali dilakukan semasa berlaku kematian dalam sebuah keluarga. Tali ialah rantai suci perkahwinan yang hanya boleh ditanggal oleh isteri setelah suaminya meninggal dunia. Bagi upacara Vakarisi, mayat yang telah dimandikan dan dihiaskan akan dimasuk ke dalam keranda. Selepas kematian, upacara penguburan dan beberapa adat seperti yang berikut akan dilakukan seperti membersihkan rumah, mengumpul abu mayat dan mengambung. Terdapat 2 cara mengurusan abu mayat bagi masyarakat India, iaitu sama ada abu mayat ditanam atau dimasukkan ke dalam kain kuning dan dilepaskan ke laut. Tempoh bergabung pula berlangsung selama 8 atau 16 hari. Okey, untuk hari ini pembentangan. Okey, thank you. Nama saya Angkenco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Nabila binti Ismail. Nombor pendaftaran 10 DEP 20F 1013, kelas DEP 2A. Hari ini saya membentangkan tajuk adat resam. Maksud adat resam adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ini adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Okey, Dini masuk ke tajuk yang Dini dapat, iaitu jelaskan 3 langkah bagi mengekalkan adat resam di Malaysia. Malaysia ni mempunyai pelbagai kaum. Malaysia mempunyai 3 kaum, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Dan pelbagai kaum ini mempunyai adat-adat resam yang tertentu dan tersendiri. Adat-adat resam yang tersendiri. Okey, ini masuk menceritakan langkah yang pertama bagi mengekalkan adat resam di Malaysia ialah menceritakan adat resam kepada anak-anak supaya mereka dapat memahami adat resam bagi setiap kaum. Masyarakat perlu menceritakan kepada anak-anak ke zaman sekarang. Sebab zaman sekarang sukar untuk mereka mengetahui adat resam tersebut. Dan menceritakan, contohnya macam menceritakan tentang adat resam perkahwinan, berpakaian, kelahiran dan adat resam kematian. Menceritakan dan mengajar mereka. Kalau bukan macam mengajar mereka berpakaian. Menceritakan adat resam ni dapat memberi memudahkan mereka mengetahui dan meneruskan adat resam tersebut hingga ke generasi yang akan datang. Langkah kedua ialah sentiasa menggunakan pakaian bagi setiap kaum supaya dapat mengekalkan adat resam di Malaysia. Zaman sekarang ni masyarakat kurang memakai pakaian adat resam. Pakaian contohnya baju Melayu. Baju Melayu ni macam kaum Melayu memakai baju Melayu. Lelaki memakai baju Melayu. Perempuan memakai baju kurung. Kalau kaum Cina
pula Cheongsam bagi perempuan dan Sangfu bagi lelaki. Kalau kaum India pula, kurta bagi lelaki dan sari bagi perempuan. Masyarakat zaman sekarang ni sukar untuk memakai baju pakaian yang adat resam, sebab mereka akan pakai masa majlis-majlis tertentu, macam contohnya ataupun hari-hari yang tertentu. Itu hari perayaan, majlis perkahwinan dan majlis keagamaan. Mereka akan pakai baju dan sukar kalau tiada majlis tersebut, masyarakat akan memakai pakaian biasa, iaitu pakaian zaman moden sekarang, iaitu berpakai seluar dan baju biasa, bukan mengikut adat resam di Malaysia. Cara nak mengekalkan dan langkah mengekalkan adat resam pakaian tersebut adalah setiap hari memakai pakaian mengikut adat resam yang apa Dini ceritakan, iaitu baju Melayu dan baju kurung. Kalau di luar, kalau nak pergi ke tempat-tempat, sentiasa memakaikan baju kurung. Ini mengekalkan, masyarakat dapat mengekalkan adat resam di Malaysia. Langkah yang ketiga ialah sentiasa menggunakan adat resam ini sebagai panduan, kerana ini juga dapat mengekalkan adat resam di Malaysia. Contohnya, kalau cara nak mengekalkan menggunakan panduan, itu kalau masyarakat perlu macam panduan untuk perkahwinan, kita gunakan untuk adat resam. Adat resam perkahwinan. Dia ada contoh dan ada jenis perkahwinan adat resam dan masyarakat perlu menggunakan. Ini dapat mengekalkan adat resam tersebut. Dan perkahwinan, kelahiran, masyarakat perlu mengikut cara-cara panduan, jenis-jenis panduan yang ada dalam adat resam kelahiran tersebut bagi setiap kaum di Malaysia. Kesimpulannya, secara ringkas boleh dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan kepribadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat di Malaysia. Kesimpulan bagi Dini, kita harus mengekalkan adat resam supaya adat resam ni dapat mencontohi ke generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.